Soalan 6A dia adalah A union dengan B kurungan tindanan dengan B. Okey. Jadi soalan dia nak kita ringkaskan. Commutative law. Dia jadi apa? Dia jadi kita pindahkan dia punya kedudukan. Okey, B kat depan dengan yang kurungan di belakang. Okey. Jadi itu daripada mana? Daripada common law. Okey. Lepas tu pula, kalau kita perhatikan yang ini, dia dah menyerupai Abs law. Abs law tu adalah panjangnya adalah absorption law. B tindanan kepada A union B, dia akan menjadi nilai B balik. Okey, bermaksud set yang bertindan dengan apa sahaja yang diunionkan dengan diri sendiri, dia akan jadi diri sendiri balik. Yang ini daripada law yang terakhir tu, iaitu absorb law. Ini adalah soalan 6A. 6A. Okey. Yang Aha. commutative law tu kena buat juga ke? Kena. Boleh. Maksud awak kena tulis yang ni Kena tulis dia punya reason ni? Tak, pasal proses dia ni. Proses Kira-kira dia memang kena. Okey. Maksudnya sekarang ni, proses ni awak wajib tulis. Bermaksud daripada sini ke sini, apa reason dia ataupun apa law dia. Daripada sini ke sini, apa law dia. Itu perlu ditulis. Kalau tidak kalau ni keluar soalan exam, markah penuh tu tak dapat. Maksudnya awak mesti dapat jawapan betul, tapi bila awak tak bagi tahu reason dia, markah penuh tu awak tak boleh dapat. A, B pelengkap, A silang dengan B pelengkap, silang atau dengan B pelengkap lagi sekali. Okey, yang ini nak tak nak kita kena buka dulu dia punya pelengkap yang atas ada persilangan ni. Yang ini menggunakan apa? Menggunakan De Morgan Law. De Morgan Law kata apa? Bila kita buka dia punya kurungan, bila kita masukkan pelengkap ke dalam kurungan, semua tu akan dapat dia punya pelengkap. A akan jadi A pelengkap, tetapi dia punya tanda akan terbalik. Kalau tindanan dia akan jadi union dan B akan dapat dia punya B pelengkap. Silang dengan B pelengkap. Okay, yang ini daripada De Morgan Law. Okay. Kemudian, oleh kerana kalau kita perhatikan, B pelengkap dengan B pelengkap dah ada, bezanya kedudukan sahaja yang berbeza. Kalau awak perhatikan, dia boleh menjadi absorption law juga. Jadi kita tukar dia punya kedudukan menggunakan commutative law. Kan, kedudukan dia kita boleh tukar, yang belakang pergi ke depan, yang depan pergi ke belakang. Jadi yang belakang adalah A pelengkap union dengan B pelengkap. Okey, yang ini daripada commutative law. Tukar kedudukan, kita gunakan commutative law lah. Okey. Dan yang terakhir, dengan menggunakan absorption law, dia mengatakan kalau ada satu set yang union ataupun bersilang dengan terbalik kepada dia punya tu. Maksud kalau dia union dengan satu set lain, set yang sama, dia akan jadi diri sendiri balik. Itu absorption law kata. Okay, bermaksud dia bersilang dengan diri sendiri, diunionkan dengan apa sahaja set lain, dia akan jadi diri sendiri balik. Sebab apa? Sebab kita ni kata bersilang. Okay, contohnya macam ni. Awak ada satu set untuk absorption law ni saya tunjukkan untuk absorption law ni. Kadang-kadang daripada law ni kan kita tak nampak. Saya tunjukkan dalam bentuk yang lain. Okay. Contohnya awak ada A 1, 2, 3, 4, 5. B 4, 5, 6. Contoh. Okey, dekat sini bila kita kata kita ambil satu contoh yang atas ni. Kita ambil contoh yang atas ni
Okay, jadi B bersilang dengan A union dengan B. Okey, kita tengok. B tu apa? B adalah 4, 5, 6. Kita nak tindankan dengan A dengan B. A dengan B kita kesatuankan jadi apa? 1, 2 sampai 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kita unionkan A dengan B. Betul? Jadi A union B, kita gabungkan A dengan B. Dan B sahaja dalam 4, 5, 6. Jadi bila kita silangkan balik dua set ni, dia akan jadi balik 4, 5, 6. Sebab apa? Sebab itu sahaja set yang sama antara dua ni. Yang itu dia akan jadi B balik. Okay. Itu namanya absorption law. Boleh? Untuk soalan 6B? Boleh? Boleh kan? Faham? Tapi dia sebenarnya dalam pemahaman awak ni, awak lebih faham macam ni. Yang ini. Bermaksud, macam ni dia kena ada macam orang kata, ada benda baru awak nampak. Contoh macam saya terangkan pada awak lah. 1 apple tambah dengan 2 apple jadi berapa apple? 1 apple, 3 apple kan? Mudah kan? Itu kalau saya jawab budak tadika pun boleh jawab kan? 1 apple tambah 2. Tapi bila saya tukarkan apple tu kepada unknown, X. 1X tambah dengan 2X. Kalau saya tanya budak tadika, dia takkan boleh jawab. Sebab saya tukar, padahal X tu adalah apple pun boleh jadi. Orange pun boleh jadi. Pisang pun boleh jadi. Tapi bezanya bila saya tukar kepada unknown ataupun kepada teori lah senang kata, dia akan menyebabkan pelajar tak sampai untuk faham. Sama lah. Kalau saya cerita tentang law je ni, tanpa awak nampak B tu apa, A tu apa, dia akan lebih mengelirukan. Jadi kalau saya terangkan macam ni, ini lagi senang nampak. A tu apa, B tu apa. Tapi sebenarnya dia adalah dua benda yang sama. Bermaksud, kalau awak nak try pun boleh. Bermaksud, bila awak dapat soalan macam ni, cuba bayangkan yang A tu adalah satu benda dan B tu satu benda. Jadi awak boleh pilih je A tu set apa, B tu set apa. Bila awak try, dia akan dapat jawapan yang hampir sama. Maksudnya macam ni lah. Awak mesti akan dapat 4, 5, 6 atau memang 4, 5, 6 tu adalah B sendiri. Iaitu kalau nak kata tentang absorption law ni lah. Okay, soalan 7. Untuk yang A. A pelengkap bersilang dengan A union dengan B. Yang ini dia nak kita buktikan menjadi B minus A. Maksud daripada soalan yang asal A pelengkap silang dengan A union B, dia nak jadikan bentuk kepada B minus A. Okey, jadi apa yang perlu buat? Yang pertama, kita gunakan distributive law untuk masukkan A ni ke dalam kurungan. Okey, jadi bermaksud apa dia akan jadi? A pelengkap akan bersilang dengan A lah untuk yang pertama. Okey. Kemudian union dengan A pelengkap silang pula dengan B. Okay, maksud dia ni macam darab. Kalau kita darabkan nombor ke dalam, A pelengkap akan mendarabkan dengan A. Jadi A darab dengan A bermaksud A silang dengan A pelengkap silang dengan A. Kemudian dia juga kena kacau kawan yang kedua ni. Dia sama. Macam expand, betul. Dia macam expand. Dia benda yang sama je sebenarnya. Tapi bezanya kita gunakan term-term set. Okay. Jadi bila awak masukkan A pelengkap ni ke dalam kurungan, jadi dia akan bersilang dengan A, kemudian dia akan bersilang dengan B. Jadi apa kaitan A dengan B ni? Union di tengah-tengah. Itu sebenarnya. Yang ini law apa ni? Yang ini law this law. Okay, ni adalah this law. Distributive law. Jadi apa yang perlu awak buat lepas tu? Okay, lepas tu tengoklah. Okay, kita tengok. A pelengkap bersilang dengan A, ini daripada inverse law, dia akan jadi apa? Daripada inverse law, inverse kata A pelengkap bersilang dengan A, dia akan jadi set kosong. Set kosong saya tak ada simbol lah. Saya pakai set kosong.
simbol A lah. Boleh Yang itu adalah set kosong Sebab simbol set kosong saya tak ada kat sini. Saya ada kat atas sini. Okay, jadi yang ni lambangkan set kosong. Yang ini daripada mana? Daripada A pelengkap bersilang dengan A. Okey. Cuba bayangkan kita ada A pelengkap. Kat mana kat sini A pelengkap adalah different daripada A. Bermaksud kalau A kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, A pelengkap adalah selain daripada 1, 2, 3, 4, 5. Bermaksud dia benda yang tak sama. Jadi kalau kita silangkan benda yang tak sama, jumpa tak benda yang sama? Takkan jumpa. Yang tu dia akan jadi set kosong. Sebab dia takkan ada unsur yang sama. Itu yang inverse law kata. Okay. Jadi yang ni set kosong dia akan union dengan yang belakang. Yang belakang tu sebab tak ada kaitan, tak boleh kacau. Jadi dia union dengan A pelengkap dan bersilang dengan B. Yang ini terjadi sebab inverse law. Inverse law lah. Yang ni daripada atas ni menjadi set kosong, dia adalah inverse law. Okey, kemudian apa? Kemudian set kosong kita unionkan dengan A pelengkap. Dia macam ni kan? Sekarang ni dia jadi macam ni dah. Okey, betul. Jadi sekarang ni set kosong dia akan diunionkan dengan A pelengkap dan disilangkan dengan B. Okay, bermaksud dia akan jadi apa? Dia akan jadi sama macam tadi, expand tu. Bermaksud set kosong union dengan A pelengkap dan bersilang dengan set kosong union dengan B. Yang ni daripada mana? Yang ni daripada this law saya rasa ni. Yang ni adalah this law, betul. Okay. Bila masukkan ke dalam dia ada this law. This law. Okay. Jadi set kosong dengan union dengan apa sahaja akan menjadi satu. Itu adalah identiti. Dia akan jadi diri sendiri. A pelengkap. Saya kena keliru dah ni. Mana soalan saya tadi? Okay. Dia akan jadi A pelengkap. Dan set kosong union dengan B, dia akan jadi B lah. Okay. Apa sahaja set diunionkan, apa sahaja set diunionkan dengan set kosong akan jadi set tu balik. Dan apa sahaja set diunionkan sama, betul. Jadi yang ini daripada mana? Yang ini daripada identity law saya rasa. Betul. Daripada identity law kata set apa sahaja union dengan set kosong, dia akan jadi diri sendiri. Jadi ni identity law. Kita kena ubah kedudukan dulu. B ubah kedudukan dengan A pelengkap. Yang ini daripada commutative law. Daripada sini baru kita jadikan dia bersilang, iaitu minus. B minus kepada yang belakang. A pelengkap dia akan jadi A. Jadi barulah sama dengan right hand side. Dan ini daripada definisi untuk minus. Definisi apa ni? Definisi minus ataupun definisi stroke. Ada soalan untuk 7A? Kalau yang pelengkap kan, kalau jawapan last kali yang Ada pelengkap ya? akan jadi pelengkap ke? Bukan, sebab yang ni. Kalau bersilang, kita nak tukar kepada minus. Bersilang, kita nak tukar kepada minus. Simbol. Belakang ni akan jadi terbalik. Kalau pelengkap akan jadi A. Kalau A dia akan jadi pelengkap. Itu je beza dia. Untuk yang minus ni. Faham. Yang ini tak ada dalam law tu. Dia memang untuk definisi punya, minus punya definisi punya term. Okay, faham. Faham ni Untuk kalau 7, B union A pelengkap boleh tukar juga ke? B union dengan A pelengkap. Sekejap, saya tulis dulu, saya tak nampak. Okay, B union dengan A pelengkap. Okay, kalau union kita tak boleh tukar kepada minus. Dia kena silang saja. Daripada union, kita tak boleh tukar kepada minus. Dia daripada yang bersilang. Dah hilang dah. Daripada bersilang baru boleh tukar minus. Boleh? Okay.